ABC tak? Ada madam. Biasalah. Rumah Medan kat kampung. So sebelah rumah Medan ni sawah padi. So sekarang ni musim orang ambil padi. Ingat sebelah airport. Airport sangat. So yang bunyi tu bunyi bukan bunyi kapal terbang. Tu bunyi mesin padi. Okay, kejap. Alright. So, 2 to 4 of 8. Soalan nombor 1 A, B. Memandangkan Arisha diberi tugas A, B, dia buat A, B je lah. Dengan misal lebih. Tak siap lagi Arisha. Tak siap lagi. Okay. Baik. For each of the following function, determine whether f is one-to-one function or not. Jadi kamu determine saja. Mudah. Jadi kamu determine one-to-one function. Okay. So, okay, ni guna algebraic approach. Algebraic approach. Okay. Ni contoh algebraic approach Okay, fx untuk soalan A. Okay, soalan A ni graf apa? Syifa. Soalan A graf apa? Syifa. 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 Tadi dia madam. Ha? Ya. Graf apa? Ya. Ada 3. Nurul Syifa, Abu Bakar. Nurul Syifa jiran madam lah. Kalau kamu nak tahu Nurul Syifa ni satu kampung dengan madam tau. Syifa, orang kampung madam. Dah. 1A ni graf apa? Linear. Linear, okay. Ni padi juga kan Syifa? Tak. Mesti tak dengar soalan saya tadi. Okay. Okay. So 1A ni graf linear. Okay. So kita nak tahu macam mana nak buktikan. Okay. Graf linear one to one menggunakan algebraic. Okay. So let fx1 equals to 3x plus 1. Fx2 equals to 3x plus 2. Dia macam ni fx1, fx2. Macam tu. Kamu kena take note x1, x2 tu. Fx1 equals to fx2 ni x1, ni x2. Kemudian x1 equals to x2. X1 equals to x2 one-to-one function. Macam tu saja. Nah, kena ada lah take note ni. Ni. Ada 1, 2, 1. Tadi buat macam tu. Jangan lupa. Okay, untuk yang B. Yang B not to one to one. Macam tu ke cara? Untuk yang B okay, fx equals to x square minus 4x plus 3. Okay, sekejap, x1. Okay, yang ni kita settlekan 3. Okay, kita boleh potong. So tinggal x1 square minus 4x1 equals x2 square minus 4x2. Then x1 square x1 square minus Arisha, 4 hilang mana?
Madam, saya Ya. sebenarnya tak faham soalan B. Macam mana nak buat soalan B tu kan? Ya. Okey, baik. Okey. Algebraic approach untuk kuadratik. Algebraic approach untuk kuadratik. Sekejap, boleh cuba tengok. Okey, macam ni. Kita akan buat x1 equals to x2, fx1 equals to fx2. Okay. So, di sini, okay, apa yang kita akan cuba buat ialah, x1 square minus 4x1, okay, yang ni. x1 square minus 4x1 equals x2 square minus 4x2. Okay. So sekarang ni untuk x1 dengan x2 tak ada masalah. x1 x2 tak ada masalah sebab kita assume x1 equals to x2. Yang ada masalahnya pada x1 square dengan x2 square. Okay, x1 square dengan x2 square. x1 dengan x2 tak ada masalah sebab kita dah assume x1 equals to x2. Kalau x1 square dengan x2 square. Okay, baik. Kelas tengok sini. Kita ambil one by one term. Okay. Untuk 4x1 equals to 4x2. Okay, yang ni dah valid. Sebab apa? Sebab kita guna pengetahuan ni x1 equals to x2. Okay, untuk square pula. Untuk square. x1 square equals to x2 square. Kan madam kata, bila kita buka square, okay, bila kita buka square, kita square root, kita mesti introduce plus minus. So, x1 equals to plus minus square root x2 square. Bermaksud, x1 equals to plus minus x2. One to one ke ni? Arisha, yang ni one to one ke? Bukan. Bukan. Sebab apa bukan one to one? Sebab x1 ada dua image. x1 ada dua image. Satu positif x2 dan satu lagi negatif x2. Sedangkan function setiap domain mesti ada satu image sahaja. Itu function. Jadi since x1 equals to plus minus x2, therefore not one to one function. Macam tu. Okay, boleh? Okay, tu B. And then, itu yang B. Nombor 1. Madam, Ya. kalau yang ada kuasa 2 tu kan memang kena ada cert tu ke? Yes, saya. Memang ada. Ya, Memang betul. kena ada. Kena ada cert. Sebab kita nak bukakan dia jadi satu saja, tak ada kembar. So, bila kita nak buka dia satu, square root plus minus. Okay? Madam, Ya. semua kuadratik not to one function, not one to one ke? Semua kuadratik one to one. Sekejap. Ni kuadratik kan? Not one to one function. Yang ni not one to one. Semua kuadratik not one to one, maksud kamu? Melainkan diberi limitation baru dia jadi one to one. Oh, okay. Diberi limitation baru one to one. Ni tak bagi limitation, kita tak boleh kata dia one to one. Alright, thank you madam. Alright. One to one function. Okay. Next ialah soalan nombor 2. Siapa nombor 2? Satu CD. Najiha.
Nadia tak ada? Siapa yang buat dah? Siti Aisyah buat. Syauza buat tak? Syauza pun tak buat. Kaici. Kaici settle. Mari dia tengok yang Kaici. So ada 4. Kelas, cuba ingatkan Madam balik. Yang vertical line test tu kita guna untuk apa? Ingat tak yang Madam kata vertical line test? Kita buat apa vertical line test? Kelas, vertical line test kita buat apa? Kenapa kita buat vertical line test? Kelas, kenapa kita buat vertical line test? Nak tunjuk graf tu ada function atau tak ada. Nak tunjuk graf tu ada function atau tak ada function kan? Function or not. Kalau dia tu soalan yang tadi. Ustaz. Madam pula yang confuse. Sekejap nak. Alicia. One-to-one function. Oh, okay. Ni dapat. Vertical line test, kita nak tahu function ke tak function. Okay. So, sekarang ni, graf kuadratik, vertical line test, memang kat dekat satu. So, dia function. Cumanya persoalan dia, one-to-one ataupun tidak. Okay. Bila dapat apa yang kita cari. Okay. So, vertical line test tu nak tahu function ataupun tidak. Okay. So, kita buat vertical line test untuk kuadratik, dia function. Tapi, kita nak tahu untuk soalan tutorial 4 ni, one-to-one ataupun tidak. Tapi, masalahnya kuadratik dia bukan one-to-one. Dia bukan one-to-one. Betul lah? Dia tak one-to-one. Alright. So, dia buka sampai kecil kan? Okay. Kamu faham nak? Nanti beda pula yang apa ni seorang-seorang akan kamu apa yang beda masukkan ni. Vertical line test tu kita nak tahu function ataupun tidak. Nak? Function ataupun tidak. Madam. Ya. Nama dia vertical line test. Horizontal line test tu? Bukan. Horizontal tak lah. Horizontal tak. Vertical sahaja. Oh, serius lah? Yes, serious. Horizontal test tak ada? Tak ada. Bukan Habis tu horizontal saya- test. Horizontal hanya ada untuk horizontal asintut. Itu asintut. Mesti Habis kamu tu saya confirm. buat. Ya. Kamu apa? Tak, sebab saya buat lecture example 5117 ni graphical method dia kata sini horizontal line test. Sebab saya pun tulis horizontal line test. Mana ni? Yang mana? Sebab vertical tu bukan ni ke madam? Kalau horizontal tu kan kiranya kita mendata kan. Vertical tu kan kita Ni, Dana. graphical mana? method muka surat 18. Muka surat 18. Lecture ah. Lecture 45. Okey. Muka surat 18. Alright. Function is one-to-one. Okay. Horizontal line. Okay. Yang ni dia nak tentukan one-to-one horizontal line. Vertical line function ataupun tidak. Mari tulis. Vertical line test. Kita nak tentukan function or not. Horizontal line
test. Function 1 function 1 1 2 1 or not. Yang dah. Itu beza dia. Vertical line test, function or not. Horizontal line test, function tu 1 to 1 or not. Oh, okay. Faham. Okay. Lepas tu ada lagi horizontal asymptote. Tu yang graf long ke exponent lah. Nanti kamu tengok. Okay, so horizontal line test ni function 1 to 1 or not. Graphical method. Graphical method. Okay, thank you Idana. Bagus. So class, pasti kamu alert lah. Kita ada vertical line test. Vertical line test tu nak tahu function ataupun tidak. Dan kita ada juga horizontal line test. Horizontal line test tu kita nak tahu function tu 1 to 1 ataupun tidak. Macam graf kuadratik, kalau horizontal line test, nampak tak? Dia cut pada 2 point. So, not 1 to 1. Dia bukan 1 to 1. Okay, mudah je. Okay, 1AB dah. C. Okay, C. Oh, okay. Soalan ni dia nak kita tahu function ni 1 to 1 ataupun tidak. So, buat je lah horizontal line test. Buat horizontal line test. Since HLT cuts the graph more than 1 point, therefore it's not 1 to 1. Good? Mudah je. Kemudian CD kuadratik. Kaichi X greater than. Okay. Kelas tengok nah. Okay, Akif tengok sini soalan ni dia bagi limitation. Nampak tak? Okay. 4x minus 2 square plus 1 dan limitation dia graf tu mestilah x greater than or equal to 2. Bermaksud dia kat sini sahaja. Lihat dia yang side di sebelah sini. Dia guna graf Kaichi ni. Pasti kamu lukis graf. Okay. So, kamu still lah kena cari minimum point. So, untuk graf ni minimum point apa? Ain Nadira. Untuk graf D. Apa minimum point dia? Tolong cari minimum point dekat madam. Macam nak cari minimum point? Ain Nadira. Ain. Ain, macam nak cari minimum point? Ya, madam. Macam mana nak cari minimum point sayang? Completing the square. Completing the square. Kamu guna completing the square? Selain completing the square? Okay. Kalau kamu guna completing the square, macam mana bentuk dia? Ataupun madam pakai yang negative B over 2A. Yang tu yang mana nak dengar ya. X equal to negative B over 2A. Okay. So X equal to negative B over 2A. So kat sini kawan kamu dapat B dia ialah negative 16. B negative 16. Okay. A ialah 4. Cuba calculate kat madam. Syamimi. Syamimi Afrina. Calculate kat madam. X dapat berapa? Putri dapat berapa X? Madam nak kira ni kira minimum dan maksimum ke? Ya. Kenapa kita kena kira? Sebab ni completing the square bukan boleh dapat terus ke?
Oh, completing the square maksudnya ambil daripada 21 lah. Melainkan kalau dia bagi yang bukan completing the square baru kita pakai formula. Betul. Okey lah. Ni dia bagi dah ni completing the square. Okey, betul. So, Syamimi dapat berapa? Point dia? Apa point dia? Syamimi, apa point dia? Kat situ dah boleh nampak dah. Sebab dia bagi bentuk completing the square. Bila nak point, keluarkan point tu. Madam, saya rasa completing the square ni ada certain yang tak tahu. So madam kena explain completing the square tu apa. Oh. Ada yang tak tahu kan completing the square. Okey, bentuk umum completing the square. Kita nak tolong bagi jap bentuk umum completing the square. Umum completing the square, nanti kita akan dapat dalam x minus h square plus k. Yes, x minus h square plus k. Yes, ni bentuk umum completing the square. So, dia punya mean point ialah h k. Macam tu. Ni bentuk umum dia, completing the square. Nah, fx equals to x minus h square plus k. Ni bentuk umum completing the square. Jadi bila diberi bentuk umum macam ni, kamu tak perlu dah nak guna formula x equals to negative b over 2a untuk cari minimum point. Kamu boleh dapat terus daripada formula tu. Di mana daripada equation formula. Daripada equation ni kita tahu x minus h equals to 0. So x equals to h. Ini ialah minimum point untuk koordinat h, untuk koordinat x itu h. Okey. K pula kita ambil yang belakang tu. Nilai k. Contoh untuk soalan D ni, kita tengok di dalam tu x minus 2 square. Jadi, jadi kita punya x koordinat untuk minimum point ialah 2. Dan K kita ialah 1. Jadi minimum point kita ialah 2, 1. Macam tu. Okay. Itu completing the square. Kalau kamu terlupa, buatlah cari cara x equal to negative b over 2a pun tak apa. Okay, kalau terlupa nah. Macam medium pun terlupa. Okay, completing the square. Okay, so dapat 2a, 2, 1. Okay, dia dapat 2, 1. So kita boleh lukis kita punya graf contohlah medium lukis. Okay. Medium buat macam ni. So, x, y, 2, 1. Okay, dia cut pada 17. Kamu kena carilah intersection semua ni. So, contohlah. Contoh medium buat ni. 2, 1 sini. Sekejap. Salah. 2. Ni scale median lari Scale median tak sama. Tapi kamu buat bagi scale sama. Contohlah kamu buat, kamu tarik macam ni. 2, 1. Okay, ni graf kuadratik. Tapi, syarat dia ialah graf ni x greater than or equals to 2. Dia nak yang di sebelah. Yang di sebelah kanan sahaja. So, kamu padam yang di belah kiri. So, padam yang ni. Tinggal macam tu. So, kita buatlah vertical line test. Vertical pula lah. Horizontal line test. Okay, kita cuba buat horizontal line test. Okay. Dia cut pada 1 point. Kita buat lagi horizontal line test. Kat sini pun. Okay. Dia cut pada 1 point. Dah. Once kita buat horizontal line test. Okay. Kena pada function. Mesti dia akan cut pada 1 point. So, dia cut pada 1 point maksudnya 1-to-1 function. Only 1 point. So, 1-to-1 function. Nah, Kaici. Betulkan Okay. Ni lukisan ni. Bukan lukisan macam tu. Dia sebelah sana saja. Okay, next. Number 2. Find f inverse in the same axis. Sketch the graph of fx and f inverse. State its domain and range. Okay, kelas. Apa syarat untuk graph function f ada inverse? Apa syarat dia?
Putri. Putri. Apa syarat untuk function tu ada inverse? Dia mesti ada syarat. Satu syarat yang dia kena patuh. Apa dia? Putri. Apa syarat, okay, untuk function ni ada inverse? Syarat dia apa? Dia mesti apa? Putri, dia mesti apa? Putri, dia mesti apa? Kamu kena tahu ya. Syarat function ada inverse, function tu mesti apa? Putri. Syarifah Nurin. Syarifah Nurin. Ya. Ya saya. So, function tu ada inverse. Apa syarat dia? Function tu mesti 1 to 1. Good. 1 to 1. 1 to 1 only. Nah. 1 to 1 baru ada inverse. Okay. Baik, macam mana tahu function tu 1 to 1? Okay, horizontal line test dia cut 1 point only. Okay. Find F inverse in this case, sketch, fx state, domain and range. Okay, dia bagi ni graf apa? Graf apa yang dia bagi dekat sini? Syarifah Nurin? Graf apa ni? Nombor 2A? Graf apa? Graf linear. Graf linear. Okay, graf linear. So, fx equals to 2x minus 1. So, kita nak cari f inverse. Kamu kena ingat yang ni. F inverse x equals to xf. F inverse x equals to x. Mesti kamu kena ingat. Okay. So, bermaksud letak function f inverse ke dalam f. Ya. Letak function f inverse ke dalam f. So, akan jadi macam ni lah. 2f inverse x minus 1. Okay, so gantikan tempat x tu. Tempat x tu dengan f inverse sahaja. Okay, equals to x. Equals to x. And then kamu simplify akan dapatlah f inverse x equals to x plus 1 over 2. Okay, kemudian dah dapat macam tu, lukis graf. Okay. Macam mana kita nak lukis graf linear? Azimah, macam mana kita nak lukis graf linear? Siti Azimah, macam mana kita nak lukis graf linear? Azimah, macam mana nak lukis graf linear? Kenapa kejap? Patutnya bila tanya, tahu dah kat mana nak cari. Tak apa, tulis. Macam mana nak lukis graf linear? Kamu tulis je kat chat tu. Ayo boleh tengok. So, fx ialah linear. Okay. Fx linear. Inverse dia pun ialah linear. Nampak tak? Okay. Fx linear. Inverse pun linear. Okay. So, macam mana nak lukis graf linear? Azimah. Find at least 2 points. Okay. Find at least 2 points. Jadi kita carilah 2 point macam kat sini. Kita cari y-intercept, x-intercept. Okay. X equal to 0. Okay. Okay, x equal to 0. Kita akan dapat inilah y-intercept. Okay. 0, negative 1 dengan 1 over 2.
0. So yang ni fx. Nah, ni fx dia. So lukis. X is element of real number. Graf kita, graf kamu stop macam tu saja ke? Tak nah, kamu teruskan. Jangan stop macam tu. Kalau kamu stop macam tu, kamu possible untuk hilang markah. Jangan kamu stop macam tu. Teruskan macam tu. Jangan biarkan dia tergantung ataupun macam ada limitation. Sedangkan dia tak ada limitation. Dia tak ada limitation. Okay. Kemudian untuk graf F inverse. Mudah saja nak cari F inverse. Kamu tengok untuk graf fx, dy paksi y negatif 1. Jadi kamu, orang panggil apa benda tu? Panggil apa tu? Reflection. Reflect. Okay. Reflection pada y equals to x ni, garisan y equals to x ni, reflection dia ialah di sini. Untuk x 1/2, reflection dia pada y 1/2. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini ialah akan membentuk graf inverse. So lukis graf inverse. Macam tu. Okay. Yang ni titik-titik ni y equals to x, saya kena buat nah. Ni y equals to x. Okay kelas. Pastikan. Pastikan apa? Jangan sewenang-wenangnya tarik y equals to x kamu. Apa maksud sewenang-wenangnya tarik? Kamu tahu dia menyentuh origin. So kamu main tarik saja. Jangan. Graf y equals to x pun kamu kena guna at least 2 point lah. 1, 0, 0. Satu lagi kamu ambil dah dekat sini. Ni 1/2 dengan ni 1/2. Baru kamu boleh gariskan dia. Nah, jangan sewenang-wenangnya tarik. Sebab apa? Sebab kamu possible akan dapat graf yang tak cantik. Possible kamu akan pelik. Apa graf aku macam something wrong. Hati-hati. Y equals to x pun kena tarik guna 2 point. Okay, jangan main tarik. Okay. Dan satu lagi, kalau dari segi pemarkahan akan diberi, kamu kena lukis graf tu sampai dia bertemu di hujung. Okay, ada ni pula. Ni yang Madam buat lah, Madam contoh buku kaici ni. Okay, so kamu kena tarik graf tu sampai dia jumpa kat ujung. Sampai dia jumpa dekat ujung ni, bucu ni. Mesti kena jumpa. Okay, tu syarat. Tapi maksudnya soalan pun akan digubal ikut kesesuaian lah. Ataupun skala kamu mesti sesuai lah. Sebab kamu mesti akan kena buat graf tu sampai kamu kena tunjuk dia akan jumpa di ujung. Matuk tak ada. Tak lagi. Wait lah. Okay, mesti sampai ujung lah. Sabar, sekejap. Kamu kemudian nak cari DF. Okay, yang ni kamu kena ingat. Domain F akan sama nilai dengan range F inverse. Domain F sama nilai dengan range F inverse. Range F akan sama nilai dengan domain F inverse. Dia akan terbalik. Konsep dia macam yang tadi itulah. Macam yang ni. Sayang. Macam yang ni. Negatif 1 untuk fx dy. Kemudian negatif 1 untuk f inverse ialah dx. Dia terbalik macam tu. Penting. Madam, Ya. nak tanya. Tanya. Yang dua line ni dia memang intersect di bawah. Ya. Kalau intersect di atas? Kamu lukis dapat intersect kat atas ke? Ya. Mungkin sebab scale.
kan skala kamu. Oh. Tak apa. Dia akan tengok skill kamu. Asalkan mesti dia akan menyentuh. Sama ada di bawah ataupun di atas, kita tak tahu. Dan depends kepada skill kamu. Sebab kadang-kadang skill kamu X lagi besar pada Y. Kadang-kadang Y lagi besar pada X. So benda tu menjejaskan. Tapi as long as tak ada masalah dari segi skill semua, memang kamu buat skill Y besar daripada macam ni, Madam tampak macam skill Y besar daripada skill X. So dia jadi ke bawah. Mungkin kamu buat skill Y kecil ataupun skill X pada besar, so dia akan jadi ke atas. Madam rasa tak ada masalah yang tu. Asalkan Okay, kita Madam. jumpa. Thank you. Okay, welcome. Madam, Ya. untuk graf ni kan, bila kita nak tulis domain dengan range tu, kalau kalau saya tulis terus inverse punya function tak apa tak? Maksudnya macam mana? Saya tak buat df equals to rf negatif 1 ni, saya buat saya tulis untuk df negatif 1 dengan rf negatif 1 Maknanya kau baca df apa dia, rf apa, lepas tu df inverse apa, rf inverse apa, macam tu. Tapi saya tak buat pun yang untuk df dengan rf. Tak apa ke? Soalan nak apa? Soalan tak boleh, kamu tak kena cari. Kamu kena cari df, rf, df inverse, rf inverse. Kamu kena ada empat tu. Tulis okey. Yo. Kan ada empat tu nah. Thank you, Madam. Welcome. Sama ada kamu nak buat individually macam ni, df, rf, df inverse, rf inverse, ataupun kamu nak buat combine sekalipun, tak ada masalah. Selagi betul tak apa. Okay, jangan salah faham. Thank you, Madam. Welcome. Okay, 2A, 2B. Okay, 2B nampak dia bagi syarat. Okay, sebab apa dia bagi syarat? Sebab dia nak patuh pada one-to-one function. Sebab apa dia nak patuh pada one-to-one function? Sebab dia nak wujudkan inverse untuk graf ni. Dia nak wujudkan inverse. Okay, so kamu kena faham flow dia. Kena faham flow. Okay. Alright, so cari dia punya mean point. So dapat mean point dia negative 3/2, negative 25/4. Okay, X intersect, Y intersect. Good. Nampak tak? Dia kalau domain ataupun syarat X greater than negative 3/2 sama nilai dengan koordinat X minimum point, maksudnya kamu tak ada masalah nak lukis graf tu. Okay, boleh je lukis simetri, lepas tu padam kawasan yang tak nak. Okay. Mana dia? Okay, so ni ialah fx. Ni fx. Okay. Ni f inverse. Label lah, pastikan label graf. Kalau kamu tak label, hilang markah. Ni fx, ni f inverse. Okay. Ni y equals to x, y equals to x, label y equals to x. Memang benar check tengok. Dia punya point betul tak? Okay, betul. Negative 4. Negative 4, so dia tarik y equals to x, dia betul. Okay, jangan main tarik saja. Okay. So kalau kamu perhatikan, untuk fx, dy axis negative 25/4. Okay, y equals to x ni cermin dia lah, cermin. So pantulan dia di sini. Negative 2/5. Pantulan dia. Okay. Kemudian di x axis untuk fx 1, so pantulan dia di sini. 1. Dia pantul-pantul kan. So kamu lukis graf kamu bagi nampak cantik fx, f inverse. Kadang-kadang student ni bila lukis graf tu, bila nampak tak cantik tu dia macam flat. Macam jadi macam ni. Okay. Alright, so kemudian seterusnya ialah nak cari f inverse tu. Okay, nak cari f inverse daripada kuadratik. Macam mana kita nak cari f inverse daripada kuadratik? Okay, first thing first, bila kita ada graf kuadratik, okay, bila kita ada graf kuadratik bermaksud kamu ada unknown yang lebih, bukan unknown lebih daripada satu. Ada x di dua tempat. X square plus 3x. So nak cari f inverse tu bermasalah. Sebab apa? Sebab
kita ada yang ni F inverse equals to X. Okay. Kita hanya boleh letak F inverse X tu sekali sahaja. Faham tak maksud madam? Tak boleh letak di banyak tempat. Maksudnya, kamu tak boleh letak macam ni. F inverse X square plus 3 F inverse X minus 4 equals to X. Ni tak boleh. Okay, kamu tak boleh buat macam tu. Kamu kena define sekali sahaja X dan masukkan X tu dalam tu F inverse. Macam tu. So, nak buat tu macam mana? Kamu kena guna completing the square. Okay, completing the square. Macam mana step nak completing the square ni? Okay, dia ada step dia nak completing the square. Kamu akan, dia punya general form. General form X square plus 3X X square plus BX plus C. Ni Fx. Kamu mesti kena jadikan dia sebagai X square plus BX plus C. Maksudnya apa? Maksudnya A kat depan tu tak mahu. Mesti satu saja. Mesti nilai dia satu. X square plus BX plus C. Okay. Kemudian bentuk dia ialah macam ni ya. X square plus BX plus B over 2 square minus B over 2 square plus C. Okay. So, X plus B over 2 square. Okay. Kemudian yang seterusnya yang ni akan jadi sini. Betul tak kelas? Madam pun lupa ni completing the square. Tambah C betul. Macam tu ke? Ke tak? Betul. Betul. Ya. Ini selesaikan. So akan dapat satu nilai. Yang ni akan jadi yang ni. Mereka pun ingat lupa deh. Yang ni akan jadi yang ni. So hanya ada satu X sahaja. Kita akan jumpa satu X sahaja. Jadi X kat sini lah yang kita nak guna. Kita nak masukkan F inverse. Okay, F inverse. Okay. So, okay, macam kawan-kawan buat ni dia dah dapat dah. Dia buat bentuk completing the square. So, X ni dia masukkan F inverse. Okay, bla 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 bla, dapatlah F inverse. Set X plus 2 over 5 minus 3 over 2. Kamu jangan lupa nak. Sebab apa? Sebab graf ni, graf kuadratik ni ada syarat X greater than or equals to negative 3 over 2. So, yang ni pun kena ada syarat dia juga. Okay. Yang ni syarat dia ialah X ni okay, ni syarat dia apa? X greater than or equals negative 25 over 4. Kan? Betul lah. Sebab apa? Sebab kita tengok yang ni. Tengok dalam tu. X plus 25 over 4. So, X plus 25 over 4 greater than or equals to 0. So, X greater than or equals to negative 25 over 4. Alright. Tu function dia. Kalau letak syarat dah. Tak letak syarat ni hilang markah. Memandangkan kuadratik ada syarat. Tu yang cert pun mesti ada syarat dia. Tak ada syarat tak apa. Tapi nak bagi
Sebab graf ni memang dia akan ke sana. Sebab graf search kan memang akan ke sana. Kejap. F inverse X plus 3/2. The plus minus ni. Madam ni kalau tak pakai computing the square pun dapat juga kan? Maksudnya? Kalau dia nak dapatkan minimum maksimum tu, dia nak dapatkan dia pakai computing the square. Betul tak? Yang Ya. Nak di completing the square. Sebab apa kita guna completing the square? Sebab kita nak cari F inverse tu. Oh, memang kena cari juga ingatkan kat graf tu. Sebab dia nak tahu function. Apa function F inverse dia? Yes, sekarang kamu boleh lukis graf F inverse saja, tapi apa function dia? Define function F inverse. Oh, kena bagi function juga Function juga. Okey, kelas, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada square. So, bila kita ada square, macam Madam kata, kalau kita nak buka square tu ke square root, mesti ada plus minus. So, dekat sini, mesti ada plus minus. Okey, ni, yang Madam buat ni, plus minus. Tapi masalahnya ialah plus ke minus. Kita kena pilih salah satu je. Plus or minus. Sebab apa ada plus minus ni? Sebab yang ni. Macam mana Mila nak tunjuk kamu ya? Contoh. Graf dia macam ni. Kuadratik. Kemudian kalau graf inverse dia macam ni. Dia ada dua bahagian. Okay. So bermaksud dia dua bahagian. So bermaksud yang graf kuadratik dia hanya ambil di sebelah sini sahaja. Kan? Graf kuadratik dia ambil di sebelah situ. So kalau graf set maksudnya dia akan ambil di sebelah mana? Dia akan ambil di sebelah atas. Yang ni. Positif. Okey, sebelah atas tu positif lah. Kalau lengkuk atas kan, dia lengkuk bahagian atas. Dia lengkuk bahagian atas, positif. Dia lengkuk bahagian bawah, negatif. Jadi kita kena ambil positif lah. Boleh faham tak kelas? Sebab bila kita cari F inverse. Sebab bila kita cari F inverse, kita tak tengok lagi dia punya syarat. Kita tak tengok dia punya syarat. So dah dapat function F inverse. Dan kita kena tengok syarat bila mana ni ada plus minus tu. Bila ada plus minus tu kita tengok syarat dia. Kalau syarat dia less than. Yang ni. Madam ubah balik. Yang ni mana dia? Ni. Ni syarat dia greater. Greater tak ada masalah. Kalau greater belah kanan. Kalau yang set akan jadi lengkuk atas. Lengkuk atas. Kan? Kalau less than. Less than dia duduk kiri. Dan set dia berada di lengkuk dia di bawah. Kamu kena main peranan dua benda tu. Okay. So yang ni plus nah. Plus sebab. Okay. So kita ambil ini plus. Okay, plus. Plus. Sebab. Okay. Sebab graf kuadratik di belah kanan. Okay, so set dia ialah lengkuk atas. Okay, alright. Okay. Ada soalan tak untuk yang ni? Kamu kena buat lah. Kalau kamu tak buat memang tak nampak. Kamu kena buat. Okay. Medium highlight sikit lah. Kamu kena buat macam ni F inverse X ni Okay. Plus 3/2.
equals plus minus. Equals plus minus, tulis plus minus. Plus minus, set x plus 25 over 4. Okay. Since x greater than 3 over 2, therefore f inverse x equals to set x plus 25 over 4 minus 3 over 2. Buat macam tu sikit. Nah, kita nak tunjukkan kata kita ambil bahagian yang positif. Ambil bahagian positif. Dan kadang kalau tak ada benda-benda kecil macam ni ikut dia potong markah. Okey, hati-hati. Domain dengan range, Madam saya tak ada masalah. Okey, kamu hanya tengok salah satu sajalah. Nak mudah tengok fx sahaja. Kamu tengok fx saja, kemudian kamu tulis dulu. Di domain f equals to range f inverse. Range f equals to domain f inverse. Macam tu. So, apa yang perlu kamu buat ialah, okay, macam graf ni, kamu tak payah tengok graf f inverse. Kamu tutup. Okay, tutup graf f inverse tu. Okay, tutup graf f inverse. Tengok graf fx sahaja. So, domain f. Domain f maksudnya dia bermula dengan negatif 3. Okay. Negatif 3 over 2. Negatif 3 over 2 ke dia tak stop lah. Jangan stop lah. Kalau kamu stop, kamu boleh menimbulkan was-was di kalangan pemeriksa. Okey, jangan stop. Teruskan. Nah ni. Teruskan. Sama macam graf linear, pastikan bersentuh. Nah, pastikan bersentuh lah. Depa punya ekor tu. Pastikan sentuh. Okey. Jangan tak sentuh. Tak sentuh hilang markah. Negatif 3 over 2 to infinity. Range. Range pun kita tengok F sahaja nah. Tak payah nak tengok dua-dua. Tengok salah satu sahaja. So range F, kita tengok range F. But range F sama nilai dengan domain F inverse. So range F bermula dengan negatif 25 over 4 ke infinity. Macam tu. Kelas kalau tak faham tanya. Please tanya nah. Okay, settle. Tu je nak tengok. Kamu jangan tengok dua-dua. F inverse nak tengok, Fx pun nak tengok. Relax, tak payah tengok dua-dua. Tengok salah satu dah cukup. Okay. Kemudian guna indikator yang ni sahaja. Domain F equal to range F inverse. Range F equals to domain F inverse. Yang tu sahaja. So, tutup graf F inverse, tengok graf Fx sahaja. Jangan tengok dua-dua. Tak perlu tengok dua-dua. Nanti kamu pening. Dia kamu pening. Tak payah tengok dua-dua. Okay, kemudian bila nak highlight, bila kuadratik, diberi kuadratik dan nak cari F inverse function, okay, lukis tak ada masalah, lukis senang saja. Nak cari function tu, bila nak cari function guna completing the square. Nah, completing the square ni macam mana tunjuk ni, completing the square. Sebab apa? Sebab aim kita ialah bila kita nak substitute X, kita hanya boleh substitute sekali sahaja. Kita tak boleh substitute term by term. Okay, tak boleh. Ya. Yang x plus 35 over 4 tu kan depan dia plus minus kan? Ya. Kita ambil plus sebab kan? Macam mana? Sebab? Kenapa kita ambil plus? Kita ambil plus sebenarnya kita punya kuadratik ialah di bahagian positif. Kuadratik kita di bahagian kanan. So bila kuadratik kita ambil di bahagian kanan, set kita bermaksud lengkuk bahagian atas. Kalau kuadratik kita ambil belah kiri, bermaksud set kita lengkuk dia bawah. Macam tu. Kalau nak lukis ke mudah kan sebab dia pantulan. So kalau ni macam ni, so kita boleh agak macam tu. Kadang-kadang possible kamu akan dapat graf dulu berbanding function. Okay. Alright. Ada soalan lagi tak? Untuk soalan nombor 2. B. 2 kan ni? 2B. Okay, 2B, 2C.
X cube minus 3. Ha, ni graf apa ni? Ini graf apa? Sudarshan. Graf apa Sudarshan? Sudarshan ni graf apa? Ya, C ni. X cube minus 3. Graf apa? Sudarshan. Ada tak Sudarshan? Syahira Balkis. Syahira. Syahira. Diam. Syed Hazri. Syed. Weza. Ya, madam. Cubic. Weza. Cubic. Good. Cubic ya. Okay, C ialah graf cubic. Mana Sudarshan, Syahira, Syed ni? Yang panggil tak jawab ni. Okay, C X cube minus 3 graf cubic. So, ingat lagu madam. Okay. A positif plus with D. So, ni ialah A positif plus with D dah ni. So, bentuk dia mesti macam ni. A positif plus with D. Okay, ada D. So, D dia ialah negatif 3. Okay. Maksudnya lukisan dia, okay, madam lukis macam ni lah. Ni X, sini Y. Okay. So, lukisan dia macam ni. Gitulah lukisan dia. So, kamu kena cari X intercept dia. X intercept dia ialah intercept dia Y kosong. Betul tak? Cube root 3. Kelas. Kaici. Habis kau buat ni Kaici. Okay, dapat tak semua cube root 3? Yes, madam. Yes, and Y equals to 0. 0 equals to X cube minus 3. So, X equals to cube root 3. Okay, so ni ialah graf Fx. Fx. Okay. Kemudian kita buat Kaici fed up nak lukis. Kaici ke ni? Tak boleh tengok balik buku apa Madam ambil. Betul lah Kaici. Dia nampak struggle nak lukis graf ni kan. Tengok. Okay. So, contoh ni negatif 3. So, Madam buat siap-siap negatif 3 kat sini. Negatif 3. Kemudian, macam dah. Okay. D dia negatif 3 kan. Dekat D tu yang jadinya yang macam tu. Jadi macam tu. Tu ya. So, yang ni ialah cube root 3. Cube root 3. So, sini pun agak-agak lah. Ni cube root 3. Okay, ni Fx. Kemudian, Madam kata kita kena lukis Y equals to X. Y equals to X.
Okay. Y equals to X kita. Contoh nah. Y equals to X. Kemudian kita punya nak lukis dia punya inverse. Cuba kamu terbalikkan dia. Okay, kamu terbaliklah macam mana pun. Dia macam kena pusing tau. Nak bagi mudah. Okay. Tak nampak. Sekejap, mana cuba. Macam tu. Nah. So kamu akan nampak bentuk dia macam pasu bunga tu. Okay. Macam tu. Okay. Sekarang kamu buat macam tu. Alah, macam madam punya surface dia tak rotate seperti yang dia nak. Macam tu lah. Ni F inverse kamu. Cantik tak? Cantik. Okay. So, kalau dapat cantik tu, kalau kamu dapat lukis graf Fx dengan F inverse yang cantik, dapat bentuk yang lega. Rasa macam dunia ni aku yang punya. Tapi kalau masalah nak lukis graf tu, macam-macam lah kan. So, kamu cubalah dapatkan secantik tu. Kalau ikut student dulu, madam suruh dia pusing buku. Pusing buku. X jadi Y, Y jadi X. Cuba tengok kamu buat. X jadi Y, Y jadi X. Apa kamu akan dapat? Okay. So, cari graf dia. Nak cari F inverse untuk cubic, mudah saja. Buat macam tadi je lah. Ni kamu buat ni. Okay. Equals X. Ni equals X. Ni dapat yang ni. Okay. Cubic tak ada plus minus nah. Okay, cube root. Okay, cube root tak ada plus minus. Hanya square root, fourth root, sixth root. Yang tu plus minus. Yang nombor ganjil tak ada plus minus. Okay, number 3. Given a function fx negative x square minus 3. Graf kuadratik saja. Okay. Graf kuadratik. Sekarang ada graf and state is domain and range. Mudah. Yang ni kan? Mudah lah. Tak susah pun. Let's verify that 1 to 1 or not. Lukislah horizontal line test kan? Lukis horizontal line test. Not 1 to 1. No? Ataupun nak lukis horizontal line test pun boleh. Tak boleh. Sebab soalan kata hands. Sketch state is boleh lah hands. Boleh. Apa medium ni? Sebab soalan pertama dia suruh sketch. Kan? So bila dia suruh sketch, maksud kamu dah lukis graf. And then soalan kedua dia kata hands. Maksud hands ni dia suruh kamu guna maklumat yang kamu dah buat sebelum tu, which is lukis graf. So bila lukis graf, kita boleh dapatkan horizontal line test dia. Ni maksud hands lah. Maksudnya kamu kena guna horizontal line test. Oh salah. Horizontal line test. Dia cut pada 2 point. So not 1 to 1. Jangan buat macam ni nah. Ni tak boleh. Sebab hands. Dia so hands. Okay. Kalau dia tak kata hands ni, kamu boleh buat lah guna algebraic ni. X1, X2 apa semua ni. Okay, hati-hati nah. Hence tu guna saja graf yang di atas buat horizontal line test. C. Determine the existence of F inverse. Dia suruh kamu tentukan wujud ke tak F inverse ni. Nah. Determine the existence. Wujud ke tak? Kaici. Wujud tak F inverse? Kaici. Tak. Not exist nah. F inverse not exist. Sebab apa tak exist Kaici? Not 1 to 1 function. Yes, because
not 1 to 1 function. Okay, not 1 to 1 function. Alright, C. D. Hence sketch fx x greater than 0 and f inverse x in the same as this. So dia nak sketch fx tapi dia dah bagi limitation x greater than 0. Mana tadi punya function tadi? Negative x square minus 3. Fx equals to negative x square minus 3. Okay, dia nak domain ataupun syarat dia x greater than 0. So dia bagi tahu syarat, tak ada masalah. So, okay, Kak Ichi dah cari minimum point, kena cari ya minimum point. Ni maksimum lah. Okay, Hani, maximum point ni apa Hani? Hani, maximum point apa? Hani, maximum point apa Hani? Wan Nurin Irdina, maximum point apa? Wan Nurin Irdina, maximum point dia apa? Wan Siti Aisyah, maximum point dia apa? 0 negatif 3. 0? Negatif 3. 0 negatif 3 ke? Aduh. 0 3. Negatif B over 2A. 0. Bukan. So X equals to 0. Okay, 0 negative 3. Okay, so maximum point 0 negative. Okay, maximum point 0 negative 3. So kita lukis. Sekejap. Macam mana lukisan Kaici ni? Dia sepatutnya 0 negative 3. So di sini patutnya. Patutnya macam ni Madam guna colour merah. Macam tu. Okay. So lukis macam ni lah. Sebab dia nak kawasan greater than 0 kan. Macam tu. So yang di sebelah sana pun dia akan jadi macam ni. Macam tu. Ini salah kan. Kaici betul tak? Okay, 0 negative 3 dia punya maximum point. Ni kenapa macam kat sini pula maximum point? Okay, so ni fx, ni f inverse. Okay. So nak cari f inverse mudah sajalah. Okay, Madam ulang balik. F inverse equals to x. So negative f inverse x square minus 3 equals to x. So equals to x betul. Negative 3 minus x equals to f inverse x square. Okay. Betul tak? Betul dah. Negative x square minus 3. So square root plus minus negative 3 minus x equals to f inverse x. So sekarang ni kawasan yang atas. Square root negative 3 adalah x. X.
Okay, so negative 3 minus X. Negative 3 minus X greater than or equal to 0. Okay, buat macam tu lah. So, betul tak? X less than or equals to negative 3. Am I right, class? Tolong. Betul tak? Negative X square tolak 3. So, negative F inverse X square tolak 3 equals to X. So, negative 3 minus X equals to F inverse X square. So, plus minus negative 3 minus X. So, menangkan kuadratik dia kanan. So, lengkuk dia atas. Lengkuk dia atas. Lengkuk dia atas. So, betul lah. X less than or equal to negative 3. Betul lah. Good. Sebab ekor dia ke kiri. Ekor dia ke kiri. So, macam ni. Okay. Boleh dah sama-sama tu belajar lukis burung ke. Macam bentuk burung tu ada kan. Okay. Next. Number 4. Last question ke number 4? 4, 5. Number 4. Given, okay, given okay, dia bagi dah syarat X greater than or equals to 1, find F inverse and hence evaluate F inverse 6. Okay, tak masalah. By completing the square, okay, nampak once kuadratik je mesti kita kena completing the square untuk cari F inverse. Kuadratik yang macam mana? Kuadratik yang ada dua tempat X. Okay, X square minus 2X. Macam yang atas ada satu tempat X saja. Tak ada masalah kan? Ni, ada satu tempat X saja. Tak apa. Tapi kalau ada dua tempat X, kita kena buat completing the square. Okay, sebab apa? Sebab kita nak ada satu sahaja tempat. Satu tempat X sahaja. Okay, then dah completing the square, baru kita guna FF inverse equals to X. Yang ni. Okay. Sama juga konsep, kena ada plus minus. Okay, plus minus. Plus minus. Okay. Since, kita baca ni. Since X greater than or equals to 1. So, F inverse X equals to positive X minus 2 plus 1. Okay, kita buat macam tu lah. Okay, mudah. Fine. Dia suruh lukis. Tak suruh lukis ke? Kita minta lukis lah. Mudah je lah. Tak minta lukis pun. Kalau lukis pun senangnya kan. Kamu boleh kan lukis. Best pun main lukis-lukis ni. Number 5. Okay, consider the function fx. Ada masalah dah nombor 4. Kelas. Ada masalah. You peng, okay? Wong Yu Peng. Okay, Yu Peng. Tak ada. Yasmin, okay? Okay, madam. Zul Arif? Okay, madam. Okay, good. Okay, number 5. Consider the function fx equals to 5x over 4x. Yo. Yang tadi tu F inverse 6 tu ada plus minus. So jawapan 3 kita satu je F inverse 6. Satu je, 3. Saya selalu confused dengan set tu kan ada plus minus kan? Tak. Okay. Kamu tak boleh letak plus minus dah. Memang mula-mula ni kita letak plus minus kan? Sebab ni madam bagi tahu ni since. Since yang ni. So kita ambil yang positif saja. So bila ambil yang positif saja untuk soalan seterusnya kita ambil yang kita dah confirm. Kita guna function tu saja. Jangan tak payah ambil plus minus dah. Okay. Nah.
So, kalau kamu keluar plus minus tak jadi inverse. Inverse takkan ada plus minus tu. Boleh Dana? Ya, boleh madam. Alright. Good. Okay, number 5. Blah 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 blah. Where x does not equals to 1 over 4, write an expression for f inverse and state its domain. Okay, so kamu cari f inverse. Gana nak cari f inverse ni. Okay, mari kita tengok f inverse. Okay. Formulation dia seperti yang kamu nampak lah. F inverse x equals to x. Okay. So, madam kata tadi kena ada satu x saja kan? Kena ada satu x saja. Tapi ni x ada dua tempat. Macam mana? Okay. Yang tadi, okay, ada dua x tapi ditambah, okay, ditambah operasi tambah tolak. Macam ni lah operasi tambah tolak. Dan kita tak boleh buat apa-apa untuk jadikan dia sebagai satu X yang konkret. Okay. Tapi di sini bukan operasi tambah tolak. Di sini adalah operasi bahagi. Bahagi darab kita boleh factorize ke. Kita boleh do something. Okay. So kat sini kalau kita tengok. Okay. Kamu akan dapat bla 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 bla. Bawa ke sana, bawa ke sana. Last kali. Towards the end, kita boleh keluarkan sebagai satu sahaja. Macam tu. Kalau kuadratik, by hook or by crook kamu buat macam mana pun letak, kamu tak boleh nak keluarkan satu sahaja. Singleton F inverse. Nah. Sebab tu yang kuadratik tu kita guna completing the square. Ada pada awal. Sebab by hook or by crook at the end, kamu takkan keluarkan satu. Takkan boleh define as a one, single. Okay, tapi yang ni kita boleh define as a single F inverse. Kita jumpa F inverse tu. So F inverse x equals to negative x over 5 over 4, 5 minus 4x. So dia terbalikkan dah. Nah, tengok tutur ni negative x over 5 minus 4x. Dia buat apa? Dia ubah atas jadi positif, dia letak negatif tu di bawah tu jadi 4x minus 5. Tak masalah, sama saja. Nah, boleh. So domain, state its domain. What is F inverse? Domain negatif infinity ke infinity. Betul ke? Mana dia? Nombor 5. Tapi kat situ tulis x does not equals to 5 over 4. Okay, bila nak tunjuk kat kamu satu ni. Satu bukan x ke? Kamu pernah dengar tak Desmos graph? Pernah dengar Desmos graph? Tak pernah. Tak pernah. Pernah? Pernah tak pernah? Tak pernah. Sekejap lah, madam present kat kamu sekejap. Okay. Saya nampak Desmos graph ni. Desmos graph ni apa? Okay. Desmos graph ni satu, tak tahulah ni panggil apa, apps ke? Ni apps ke kelas? Panggil apps ke benda ni? Kamu tak tahu? Madam pun tak tahu. X over 5 minus 4x. So kamu nampak tak? Dia punya bentuk graf. So ni bentuk graf dia. Nah. So kalau kamu nak lukis graf, kamu nak tengok graf kamu lukis tu betul ke tak betul ke, cantik ke tak ke, kamu boleh guna Desmos graph ni. Nak check. Okay, nak check. Tapi janganlah kamu guna yang ni baru kamu lukis. Kamu explore dulu, lukis dulu. So betul ke kita punya ni X
X over 4x minus 5. Betul tak? Kelas X over 4x minus 5 betul tak? Yang tu? Semua dapat ke kelas? Betul. X over 4x minus 5. Okay. So dia akan jadi macam ni. Alright. So kita kata X does not equals to 5 over 4. Tak banyak klik ni. So the answer sini 5 over 4 ni. So dia jadi macam ni lah. Dia ada macam tu. So domain dia macam mana? Kalau kamu tengok ni domain dia macam mana? Domain dia sini dia kata apa? Negative infinity. Okay. Dia buang 5 over 4. Ni bukan negative infinity, ni 5 over 4. Maksudnya macam ni lah. Okay. Negative infinity. Negative infinity. 5 over 4 union 5 over 4 infinity. Tu maksud dia. Okay. Ni yang Kaiki buat ni. Kaiki buat negative infinity. Itu bukan kat situ saja. Ni dia buang ni. Maksud dia buang. Tengok jawapan tak habis ke? Dia buang 5 over 4. 5 over 4 tak termasuk. Tengok domain kita ni. Madam tak beritahu kamu. Okay. Kalau kamu tengok ni dia buang 5 over 4. Bermaksud yang ni lah. Okay, negative infinity ke 5 over 4 union 5 over 4 infinity. Ni nampak tak yang ni? Dia tak masuk ni. X does not equals to 5 over 4. So kamu tak boleh nak define dia negative infinity ke infinity. Tak boleh. Sebab dia tak masuk. 5 over 4 tak boleh masuk. So yang betul dia negative infinity dia buang. Dia buang 5/4. Ataupun negative infinity ke 5 over 4 union 5 over 4 ke infinity. Maksudnya 5 over 4 tak masuk. Faham tak? Kelas? Faham. Good. Okay, and then last question, number 6. Find the value of Q for the given function. Ni lebih kepada formulation ni. Formulation. F inverse X equals to X. Sebab dia bagi dah nilai F inverse equals to 5. F inverse 5 equals to 3. Dia bagi dah nilai tu. Okay. So kamu perlu cari F inverse terlebih dahulu. So cari F inverse. Good. Masukkan macam biasalah. Okay. Bla 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 bla. Dapat F inverse. Ni ada plus minus. Wait. Wait. Kami nak habis dah. Wait. Sikit je. Okay, so F inverse. Ni ada plus minus lah. Kelas jangan lupa lah. Bila kamu buka tu mesti ada plus minus. Tapi disebabkan kita punya domain atau syarat yang diberi, barulah kita decide positif sahaja. Okay. Okay, F inverse kita dapat. Kemudian dia bagi nilai ni. Dia bagi bantuan ni. So masukkan sajalah. X gantikan dengan 5. Kemudian nilai dia bersamaan dengan 3. So dapat Q equals to 1. Okay. Untuk yang B pun sama saja. Konsep sama. X greater than negative 3. Greater than negative 3. So masuk positif lah. Kawasan yang positif.
positif, negatif. So dia positif. Okay. So Q equals to 4. Alright, ada soalan? Tutup for. Ada soalan tak kelas? Madam. Ha? Nak tanya kan Ya. plus minus square root lah. Macam mana? Tak jelas. Kan plus minus square root X tu lah. 9 kan? Bagi 4 tu. Kalau kan dia minta F inverse 5, 3 tu. Kan ada dua jawapan, plus dengan minus. Kita kena tunjuk dua-dua ke? Satu yang plus, satu dengan minus. Tak. Macam soalan sama. Sama Plus macam sama macam soalan Hidana tadi. Kamu kat sini kamu tak ada plus minus. Tapi kat sini plus minus and then kamu dah decide hanya plus sahaja. So continue dengan plus sahaja. Boleh? Boleh. Okay. Ada soalan lagi kelas? Ada soalan? Sebelum kita dismiss. Abi! Ada soalan lagi tak? Tak ada. Madam. Ya. Saya rasa macam soalan 5 tu macam nak determine dia punya range function macam lambat. Kena plot satu-satu graf lah ke? Kena plot point lah kan? Untuk nampakkan graf. Tapi kamu tak belajar graf ni. Sebab dia ada x power of 1. Ya. Sebab dia sebab ni graf. Itulah macam bila tunjukkan kamu tadi lah. Nah bentuk graf tu. Kan kamu guna Desmos graph tadi kan? Dia bentuk dia macam tu. Dia macam Ni kena plot sendiri lah. Nak nampak macam tu kan? nak nampak satu tapi tak plot pun tak apa. Sebab apa? Sebab dekat okay. Sebab apa? Kamu dah tahu benda ni. Ni domain ni. X does not equal to 5/4. Dia tak boleh yang tu sahaja. So bila dia tak boleh yang tu sahaja, maksudnya dia ambil semua real number kecuali 5/4. So tak perlu nak lukis graf pun tak apa. Kamu tengok dari sudut yang domain dengan kamu tengok dari sudut limitation yang diberi. Yang tu sahaja. Pun boleh. Sebab dia kata X does not equal to 5/4. So kamu boleh tahulah. Maksudnya X equal to semua real number kecuali 5/4 sahaja. Boleh Dana? Boleh. Kena buat banyak soalan lah. Ya, boleh. betul. Lukis graf. Graf memang kena banyak. Sebab Medah tadi soalan nombor 5 ni, graf ni kamu tak boleh lukis graf ni. Sebab kamu tak belajar pun lukis graf. Graf yang ni. Okay. So kamu hanya boleh nampak daripada syarat yang diberi saja. Okay, ada soalan lagi? So kalau tak ada soalan, kita dismiss kat sini. Tapi yang paling penting tolong lukis graf. Jangan tinggal graf. Selalu student madam dulu-dulu part graf je dia tinggal. Part graf je dia malah dia susah katanya. Tapi kalau susah-susah bila kamu nak belajar? Okay, kita tak belajar benda yang senang. Kita belajar benda yang susah. So selagi mana kamu belajar benda tu maknanya benda tu benda yang susah. Macam tu lah kita belajar. Kita belajar nak memperbaiki diri. So susah kita nak baiki diri ni. So by hook or by crook tetap kena belajar. Jangan ambil mudah. Kita tak ada jalan mudah dalam hidup kita. Nak makan pun susah. Nak tidur pun susah. Tidur kalau mimpi pelik-pelik pun susah. Makan tercekik pun susah. Tak ada benda yang senang. So Beda sarankan kena lukis. Jangan tinggal. Tolong buat semua latihan function and graph dan upload. Beda nak tengok lukisan. Satu lagi apa je? Yang tu je kot. GC semua dah masuk kan Google Classroom untuk UPS.